Tanpa bersuara, pemandu tu tolak duit tu dengan isyarat. Dia macam tak nak duit tu. Tingkat 4 ni. Atas mana ada bunyi? Tingkat 4 ni. Tingkat atas sekali. Bunyi apa ni? Takkan siang-siang pun kacau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Alright, dalam video kali ni saya akan kongsikan 5 kisah seram dari subscriber yang mungkin terjadi kepada sesiapa pun, termasuk diri saya sendiri. Sebelum saya mulakan, bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan jangan lupa tekan notification bell sekali. Oh ya, yang mana nak join grup Telegram saya letakkan link dekat description box dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nurul Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Alright, cerita ni dikirim oleh Syak. Cerita ni pengalaman dia masa dia bekerja sebagai security di salah sebuah politeknik di Ipoh, Perak. Masa tu Syak kerja shift malam. Shift malam ni ada 13 orang security yang on duty. Syak ni baru masuk kerja dekat situ, jadi dia ni kira orang barulah malam tu. Syak kena jaga front gate. Dia berdua dengan corporal dia, Tuan Syed Hassan. Tuan Syed Hassan ni ex-komando, kira otai jugalah dekat syarikat security tu. Mula-mula Syak kena ikut dia pergi buat clocking masa tu dan ajar Syak macam mana nak clocking. Okeylah, Syak pun ikut je lah. Tapi masa turn pukul 2 pagi tu, siapa pun tak nak pergi. Jadi Tuan Syed ni suruhlah Syak pergi ronda. Syak pun terpaksa lah pergi sorang-sorang je. Melihat pada keadaan politeknik tu, memang seram ya amat. Kawasannya besar gila. Ada beberapa bangunan besar. Setiap bangunan tu pula ada ceritanya tersendiri. Bangunan yang pertama ada pocong, bangunan yang kedua ada langsui, bengkel pula ada hantu budak kecil. Dekat dewan dengan bangunan jabatan perkapalan yang ada replika kapal perang tu pula yang paling berhantu. Dikatakan dekat bangunan jabatan perkapalan tu pernah ada kes penampakan Pontianak tengah mencangkung atas kapal tu. Itulah yang menakutkan ramai security yang baru masuk. Tapi masa Syak pergi meronda tu tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma dia rasa lain macam je. Sebelum pergi ronda tadi, kapten dia dah pesan, sebelum pergi baca apa yang patut, jangan takut. Tapi masa dia pergi ronda dekat bangunan lain, Syak tak ada rasa apa-apa. Bangunan jabatan perkapalan ni terasa lain sikit. Dia teringat pesan Uncle India yang jadi guard dekat dewan tu. Jaga je punya mulut, you jangan macam-macam nanti dia datang baru you tahu. Syak tak indahkan apa yang dia cakap. Akhirnya bila sampai dekat bangunan tu, tiba-tiba Syak rasa meremang sangat-sangat. Dia cuba lawan perasaan takut dia dan berkata dalam hati, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Syak kuatkan semangat nak jalan ke tugas. Masa dia capai kunci jam, tiba-tiba Syak nampak ada rambut panjang terjurai turun dari atas kapal. Bila Syak pandang je atas, dia nampak mata lembaga tu warna merah, kukunya panjang. Syak terkejut dan jadi kaku, tak boleh nak bergerak langsung. Lembaga tu terus tarik clocking jam yang Syak bawa tu, tarik. Dia pun terdorong ke depan. Syak pun terus tutup mata. Tak beranilah dia nak pandang lembaga tu depan-depan. Dia punya bau terlampau busuk. Lama Syak berdiri terkaku dekat depan clocking point tu. Dia tak tahu nak buat apa. Nak baca, mulut macam terkunci.
Tak lama kemudian, Syak rasa benda tu macam dah pergi tau. Dia pun buka mata. Alhamdulillah, lembaga tu dah hilang. Disebabkan terasa lama Syak ni pergi meronda, kapten dia pergi cari Syak ni dan ternampak Syak baru keluar dari bangunan jabatan perkapalan tu. Dia terus panggil Syak naik motor dengan dia dan bawa Syak pergi pos lagi satu. Masa dalam perjalanan tu, Syak pun ceritalah dekat kapten dia apa yang berlaku. Kapten dia bersuara, "Kenapa awak pergi sorang-sorang, Syak? Awak tak ajak kawan ke?" "Macam ni tuan, saya dah ajak kawan tapi kawan semua tak nak ikut saya. Lain kali kalau tak ada orang nak ikut, jangan pandai-pandai pergi seorang. Awak tengok apa dah jadi. Kenapa dekat bangunan lain benda tu tak kuat mengacau tuan? Bangunan lain dah kena pagar, Syak. Bangunan ni belum. Yang awak pun satu kena ngada pergi seorang. Kenapa? Mulai hari ni awak jangan pergi clocking sorang-sorang." Pagi tu lepas balik kerja, Syak dah rasa badan dia seram sejuk. Rasa macam nak berhenti kerja pun dia. Tapi dia bersabar, teruskan bekerja. Kali ni dia pergi clocking berdua pula. Ingatkan pergi clocking berdua tak kena kacau. Kena kacau juga. Kali ni kena kacau dekat tempat lain pula, dekat rumah pengarah Politeknik. Rumah ni pula terletak dalam kebun. Besar rumah dia, macam banglo. Tapi tuan pengarah akan balik rumah tu seminggu sekali atau 2 minggu sekali je. Jadi nak tak nak, rumah dia security kena jaga jugalah. Kunci jam dan meronda sekeliling rumah macam biasa. Ada satu kejadian yang Syak tak boleh lupa dan paling menakutkan bagi dia. Terjadi pada malam Jumaat. Syak dengan partner dia naik motor nak pergi clocking dekat rumah tuan pengarah ni. Bila dah sampai, kawan dia suruh Syak pergi clocking. Dia tunggu atas motor depan pagar. Syak pun pergilah sebab dah biasa kan. Masuk dalam kawasan pagar, pergi ke belakang. Masa dia tengah clocking tu, tiba-tiba Syak terdengar nama dia dipanggil dari dalam rumah. "Syak, Syak." Siapa pula dalam rumah ni? Kemudian Syak dengar lagi nama dia dipanggil. "Syak, Syak, sini, dalam." Syak ingat member dia si Harry panggil dia dari dalam rumah tu. Syak cakap lah, "Kau dekat mana, Harry?" "Aku dekat sini, dekat tepi kau." Bila Syak toleh je, nak tahu apa dia nampak? Syak nampak pocong tercegat dekat sebelah dia. Berderau darah Syak, jantung berdegup kencang. Tapi nasib baik dia boleh bergerak. Apa lagi, Syak terus berlari ke arah member dia dekat depan pagar sambil menjerit, "Woi, lari, lari, belah, belah, belah." Kawan Syak tanya, "Apa hal? Kau nampak dia ke?" Dan masa tu juga motor buat hal pula. Start-start tak nak hidup. Terkial-kial mereka berdua dekat depan pagar tu. Dan lagi mengerikan lagi, pocong yang Syak nak jumpa tu boleh pula berguling-guling ke arah mereka berdua. Nasib baik masa pocong tu nak sampai, motor boleh start. Cepat-cepat mereka belah dari tempat tu. Lepas kejadian tu, mereka tak pergi clocking dah. Masing-masing pucat, duduk je dekat pos sampai pagi. Esok paginya, Syak bagi surat resign berhenti kerja sebab dah tak boleh tahan sangat. Setiap kali pergi clocking kena kacau. Yang paling seram dekat bangunan perkapalan dengan rumah tuan pengarah tu. Memang dia tak boleh terima. Kisah kedua ni pula terjadi kepada Mat. Nama sebenar saya terpaksa rahsiakan sebab hormati permintaan tuan. Benda ni jadi pada tahun 2010. Masa tu dia kerja sebagai security malam dekat hospital di Muar. Masuk kerja pada 7 malam dan pada 7 pagi besoknya dia balik lah. Macam itulah rutin si Mat ni setiap hari. Banyak pengalaman seram yang dia alami masa kerja dekat hospital tu. Cuma kisah ni yang paling dia ingat sekali. Ada satu malam ni, macam biasa Mat kerja masuk pukul 7 malam. Dia kena jaga pos 3. Ada 18 pos guard semuanya. Dalam pukul 9 malam, masa tu hujan renyai, ketua pengawal dia datang. Ketua pengawal ni perempuan. Dia suruh Mat ganti tempat laki dia sebab laki dia demam. Nak tak nak Mat kenalah jaga juga pos ni. Pos laki dia tu berhadapan dengan sebuah banglo lama, banglo kolonial tinggalan British. Masa dia sampai dekat pos tu, hujan makin lebat. Bila dah tak tahu nak buat apa, mata mulalah mengantuk. Masa nak terlelap tu, tiba-tiba Mat ternampak kepulan asap keluar dari rumah banglo tu. Berputar-putar asap tu turun menuju ke arah pos tempat dia jaga. Bila sampai dekat betul-betul dekat depan pos, kepulan asap tu bertukar jadi wanita berkemban pakai kain batik warna hijau. Tapi muka elok je. Wanita tu tersenyum je dekat Mat.
Mat terkaku, tak mampu nak buat apa-apa. Selang beberapa minit kemudian, wanita tu bertukar jadi asap dan hilang dari pandangan. Mat macam baru tersedar. Dia tak tahu sama ada dia bermimpi atau betul-betul terjadi. Terasa macam kena pukau. Dia pergi basuh muka dan duduk dekat pos tu semula. Dalam pukul 11 malam, masa dia tengah ronda dekat belakang klinik, dia perasan macam ada sesuatu ikut dia. Belakang klinik tu pula tempat orang bukan Islam buang uri. Jadi memang seram sikit tempat tu. Ramai yang cerita jumpa lembaga dekat belakang klinik tu. Tapi nasib baik malam tu mak ronda tak ada apa-apa yang jadi. Cuma terasa ada benda yang mengikut dia je. Lepas ronda tu, dia balik ke pos. Doktor-doktor praktikal tak balik lagi malam tu. Tak tahulah ada kerja apa mereka buat kat situ. Dalam pukul 12 lebih malam pula, satu lagi kejadian pelik menimpa Mat lepas dia tulis laporan meronda pada pukul 12 tadi. Tiba-tiba dia terdengar satu tendangan kuat dari arah pantry hospital. Pantry tu letaknya dekat belakang pos dia. Dia pergilah periksa kalau ada doktor praktikal ke dekat dalam tu. Tapi bila dia periksa, tak ada sesiapa. Dia balik semula ke pos. Baru je duduk tak berapa lama dekat dalam pos tu, terdengar lagi satu tendangan yang kuat sama macam tadi. Mat tak puas hati. Dia pergi periksa semula. Macam tadi juga, tak ada sesiapa dalam pantry tu. Kali ni Mat terasa lain. Dia dapat rasakan ada benda yang nak kacau dia. Mat beranikan diri, tunggu dekat depan pantry tu sambil baca ayat kursi berulang kali. Pada ayat akhir ayat kursi tu, dia ulang sebanyak 7 kali. 2 jam dia tunggu dekat situ, tak ada apa-apa yang jadi. Dia masuk ke pos mula. Besok paginya, doktor mengadu pada Mat, dia ada terbau benda terbakar dekat pantry tu. Tapi bila Mat periksa, tak ada apa pula benda terbakar dalam pantry tu. Lepas tulis laporan serah tugas pagi tu, Mat pun balik ke rumah. Pada malam yang lain pula, Mat ditugaskan jaga pos 18. Pos 18 ni ada hospital pesakit mental dan pesakit biasa, sebelah-menyebelah lah. Malam tu ada 3 orang yang jaga pos tu. Lepas pergi meronda dalam pukul 1 pagi, kawan si Mat ni pasanglah lagu guna handphone. Banyaklah lagu dimainkan. Tapi bila sampai lagu Hetty Koes Endang bertajuk Berdiri Bulu Romaku, masa part lirik Berdiri Bulu Roma tu, suara Hetty bertukar jadi macam suara perempuan Cina tua. Lama-lama suara tu bertukar jadi suara yang garau. Kawan dia terus tutup lagu tu. Masing-masing dah beremang bulu roma. Tak jauh dari pos 18 tu ada pokok kemboja. Masa dalam keadaan cemas tu, tiba-tiba kawan Mat ni terus berlari keluar pos. Bila tengok kawan dia lari keluar, Mat pun apa lagi teruslah lari. Bila dah jauh dari pos dan tenang sikit, barulah Mat tanya kenapa dia lari. Kawan Mat ni cakap dia nampak dekat bawah pokok kemboja tu ada seorang perempuan Cina tua dengan pakaian lusuh, rambut panjang berwarna putih, berdiri tegak sambil tangan dia melambai-lambai ke arah mereka. Yang lagi mengerikan, dari muka perempuan Cina tu nampak jelas darah membuak-buak keluar dari mulut. Ui. Lepas dah lama lepak dekat luar tu, mereka bertiga pun masuk dalam pos balik. Tapi dalam keadaan berhati-hatilah. Bila tengok lembaga perempuan Cina tu dah hilang, barulah mereka bertiga terasa lega sikit. Tapi tak lama lepas kejadian ternampak perempuan Cina tua tu, tiba-tiba mereka terdengar bunyi jeritan beberapa orang nurse dan pesakit dari hospital sakit mental tu. Bila diperiksa, nurse dan pesakit perempuan histeria, macam dirasuk. Mak terus laporkan pada ketua pengawal dan kebetulan ada seorang pengawal yang arif dalam kes-kes kerasukan ni. Mereka pun panggil lah pengawal tersebut. Keadaan jadi kecoh masa tu. Nasib baik pesakit tak lari keluar. Lepas pengawal tu baca beberapa potong doa dan pulihkan seorang demi seorang nurse dan pesakit yang kerasukan, alhamdulillah keadaan jadi tenang semula. Bila ditanya pada pengawal tu, dia cakap makhluk menyerupai perempuan Cina tua tu yang tinggal dekat bawah pokok kemboja tu yang ganggu. Mungkin salah seorang nurse tu terambil bunga atau buat sesuatu bawah pokok tu. Lepas kejadian tu, sampai ke pagi tak ada apa-apa lagi yang berlaku. Cerita ketiga ni pengalaman seram yang menimpa Su berlaku 12 tahun yang lalu dan susah dia nak lupakan.
kejadian benar ni Su alami masa baru sebulan dia berpindah di blok 13 Eunos Crescent, Singapura. Ketika itu kawasan tersebut belum membangun pesat macam sekarang lagi. Masa kejadian tu lepas maghrib, Su dengan kakak dia baru pulang dari beli pakaian kumpulan nasyid mereka. Sampai dekat persimpangan Bedok atau Chai Chee, kereta tiba-tiba meragam. Mereka dah lah tak tahu apa-apa pasal kereta. Su terus cari telefon awam nak telefon abang dia untuk dapatkan bantuan. Malangnya abang Su kerja shift malam hari tu, tak dapat tolong mereka. Kemudian kakak Su buat keputusan tinggalkan kereta dekat tepi jalan je. Esok baru tengok apa yang rosak. Mereka pun terus berjalan perlahan di sepanjang Bedok sambil perhatikan kalau ada teksi kosong. Setelah penat berjalan, mereka berhenti kejap mengharapkan ada teksi yang lalu. Yang peliknya, dekat 1 jam menunggu, tak ada sebuah teksi pun yang kelihatan. Bila dah bosan menunggu, baru je nak berjalan semula, tiba-tiba entah dari mana muncul sebuah teksi berhenti betul-betul depan mereka. Padahal Su tak tahan buat teksi tu. Tanpa berlengah lagi, mereka terus naik sambil ucapkan rasa syukur. Masa dalam teksi tu, tak tahulah kenapa terlalu banyak topik yang mereka bualkan sampai tak sedar masa berjalan. Lepas Su tengok jam dekat tangan, barulah dia sedar dah dekat 1 jam mereka berada dalam teksi tu dan masih belum sampai Eunos Crescent. Kalau ikutkan perjalanan dari Bedok ke Eunos Crescent hanya makan masa kurang 20 minit je. Cepat-cepat Su cuit kakak dia. "Kak, kau tak rasa pelik ke? Dah lama kita berjalan, tak sampai-sampai lagi." Tempat yang mereka lalu tu pun Su tak kenal langsung. Kemudian kakak dia bagi syarat suruh baca apa saja ayat Quran yang mereka tahu. Terkumat kamit mulut mereka membaca. Sempat jugalah Su bertanya, "Apek, kami nak ke Eunos Crescent, lu bawa ke mana ni?" Apek tu hanya anggukkan kepala je. Bertambah gementarlah Su, rasa macam nak menangis. Tiba-tiba mereka terasa macam keluar dari dunia lain. Teksi tadi terus membelok ke Eunos Crescent dan berhenti betul-betul dekat depan blok mereka. Cepat-cepat kakak Su yang duduk tepi keluar dan Su pula dekat dalam hulur duit $10 pada pemandu tu. Masa dia hulur duit tu, alangkah terperanjatnya dia bila sedar pemandu teksi tu adalah seorang lelaki yang betul-betul tua. Tangan dia kedut 1000. Tapi Su tak nampak muka dia. Yalah, daripada belakang kan, dia pemandu tu macam cuba palingkan mukanya ke arah lain. Tanpa bersuara, pemandu tu tolak duit tu dengan isyarat. Dia tak nak duit tu. Dalam ketakutan dan keheranan tu, terdengar kakak Su suruh dia turun dari teksi tu cepat-cepat. Su yang dari tadi terasa macam terpaku, terus turun dari teksi tersebut dan biarkan pintunya terbuka. Hanya beberapa tapak je mereka melangkah, teksi tu dah tak kelihatan. Menurut cerita dari kakak Su, masa dia turun dari teksi tadi, dia terperanjat bila sedar sebenarnya mereka bukanlah naik teksi, tapi sebuah kereta lama yang dah usang. Waktu tu Su tengok jam, dah dekat pukul 11.30 malam. Pelik, perjalanan dari Bedok ke Eunos Crescent ambil masa 3 jam. Okay, cerita seram keempat ni pasal badi yang terjadi pada bayi perempuan Siti. Masa tu bayi tu masih berusia 7 bulan. Memang tak bermain bayi tu, tak tidur, tak menangis, tak ketawa, tak makan. Ibu mana yang mampu tahan bila keadaan anak macam tu? Siti dengan suami dia selalu buat solat hajat, minta Allah pelihara kesihatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Masa terus berlalu sehinggalah rumah ibu Siti ni didatangi seorang lelaki dalam lingkungan lewat 50-an dan perkenalkan dirinya sebagai Cik Man. Seingat Siti, waktu tu hari raya kurban. Mereka sekeluarga memang tak kenal dan tak pernah jumpa dengan lelaki tu. Cik Man cakap lepas solat asar tadi, dia tergerak hati nak datang rumah ibu Siti ni lah. Kemudian Cik Man terus jengah dalam buayan anak Siti tidur tu sambil beristighfar banyak. Astaghfirullahalazim. Cik Man terduduk sambil pandang wajah mereka seorang demi seorang. Cik Man cakap dalam buayan tu bukannya anak Siti, dia nampak wajah perempuan tua yang hampir kecut. Lepas dengar Cik Man cakap macam tu, Siti rasa kaki dia macam tak cecah bumi, terasa longgar segala sendi yang ada. Cik Man pun tawarkan diri untuk rawat bayi Siti tu selama 3 hari. Itu pun dia kata dengan izin Allah.
Dia minta Siti dapatkan air lebihan mandian jenazah, air yang masih ada dekat dalam getah paip, dengan syarat yang meninggal tu mestilah seorang lelaki, sebab yang menumpang pada bayi Siti ni adalah badi daripada mayat perempuan tua, dan bukannya satu tapi 7. Benda tu menghuni di setiap sendi bayi perempuan Siti ni. Kalau Siti terlewat, dia mungkin akan meninggal. Disebabkan terlalu risaukan keselamatan bayi dia, Siti berdoa supaya adalah orang yang meninggal pada hari itu. Dekat 3 jam, Siti dengan suami dia bertanya ke sana ke sini dan cari rumah orang yang ada kematian. Dengan izin Allah, ada kematian pada petang tu. Petang tu Cik Man ke masjid dan dia cuma berpesan supaya bayi tu dimandikan menghadap kiblat dan dibacakan dengan sepotong doa yang dibagi. Suami Siti teruslah mandikan bayi perempuan mereka seperti yang Cik Man suruh tadi. Lepas mandi, separuh badan bayi tu dari pinggang ke bawah bertukar jadi lebam. Rupa-rupanya mereka tersilap. Sepatutnya Siti yang kena mandikan bayi dia. Sekali lagi hati Siti tak keruan. Mereka terpaksa cari air lebihan jenazah lagi. Keesokannya, pagi-pagi lagi Siti dah ke rumah mayat Hospital Shah Alam, menunggu kalau ada orang yang meninggal masa tu. Akhirnya dia terjumpa dengan kawan lama yang kebetulan kematian datuk dia. Siti minta izin dari neneknya untuk minta sikit air lebihan mandian untuk buat ubat anak dia. Siti ceritakanlah apa yang terjadi pada kawan dia tu. Bila air tu dah dapat, Siti terus serahkan pada Cik Man, takut ada tersilap lagi. Kemudian Cik Man suruh Siti yang mandikan bayi dia sendiri. Tapi Siti tak boleh mandikan sebab dia datang bulan. Terpaksalah ibu dia yang ambil alih tugas Siti. Cik Man pesan, apa saja yang berlaku malam tu, kena bersabar dan sentiasa ingat Allah. Malam tu pintu dan tingkap rumah dibuka seluas-luasnya. Cik Man suruh ibu Siti buatkan sepiring pulut kuning. Betul apa yang Cik Man cakap. Malam tu adalah malam pertama Siti dengar tangisan daripada bayi dia. Tangisan yang dia rindu sejak beberapa bulan lalu. Bayi Siti meronta-ronta dan dengan spontan terasa macam ada hembusan angin keluar menuju ke pintu dapur rumah ibu dia tu. Dalam pada masa yang sama, terdengar suara ibu Siti terpekik dari dapur. Suara dia macam orang terperanjatkan sesuatu, sebab tutup pengukus pulut tu dipenuhi cacing dan ulat yang berwarna hitam. Adik lelaki Siti mengucap panjang dan terus buang ulat-ulat tu ke dalam longkang. Bila semuanya dah selesai, Cik Man beritahu pada semua ahli keluarga yang ada. Menurut Cik Man, ada seorang dari ahli keluarga mereka ziarah jenazah yang meninggal dalam kemalangan. Kemudian balik dari ziarah tu, terus dia tegur si bayi Siti ni. Cik Man cakap itu badi mayat. Kebetulan masa tu bapa saudara Siti sampai ke rumah nak bertanyakan khabar bayi dia. Rupa-rupanya orang yang Cik Man maksudkan tu adalah bapa saudara Siti ni. Dia pun akui dan tak sangka perkara tu terjadi pada bayi si Siti ni. Cik Man tawarkan diri sekali lagi untuk rawat bayi Siti sampai umur dia setahun. Siti pernah sekali pergi ke rumah Cik Man dan bawalah sikit keperluan dapur untuk dia dan isterinya. Siti bersyukur sangat sebab anaknya dah pandai bertatih. Tak berapa lama kemudian, Siti bercadang lagi nak ziarah Cik Man, nak bagi sedikit sedekah sebagai tanda terima kasih. Siti carilah alamat rumah yang Cik Man bagi tu. Bila sampai alamat tu, Siti tengok dekat situ cuma ada sebuah rumah tinggal yang papannya dah berlumut. Siti tanya pada kedai mamak tempat dia beli barang keperluan dapur masa pertama kali ke rumah Cik Man tu. Mamak tu cakap rumah tu dah bertahun-tahun kosong, mana ada orang. Tuan rumah tu dah tak ada waris. Siti dengan suami dia saling berpandangan. Habis sebelum ni rumah siapa yang dia pergi? Barang yang nak sedekahkan pada Cik Man tu, Siti sedekahkan pada surau yang berhampiran. Sebenarnya Cik Man ni siapa? Rumah siapa yang Siti ziarah dulu? Kisah seram nombor 5 terjadi kepada Eddie. Dekat karaoke tempat Eddie kerja ni, ada tersedia sekali khidmat GRO tau. Kebanyakannya gadis dari Indonesia dan ada jugalah gadis-gadis tempatan. Eddie ni rapat dengan seorang perempuan yang nama dia Ina. Ina ni berasal dari Medan. Menurut Eddie, Ina ni memang cantik. Kira top girl lah dekat situ. Cantiknya tak padan dengan umur yang boleh dipanggil kakak. Ina datang sini pun sorang-sorang dan tak ada saudara mara. Dia pun jenis kurang bergaul dengan sesama mereka, cuma rapat dengan Eddie je. Itu pun mungkin sebab Eddie ni ramah kot. Satu tabiat pelik si Ina ni, dia tak pernah makan dekat luar.
Kalau nak makan pun dia akan bawa bekal dari rumah. Mula-mula Eddie ingat dia ni nak jimat, tapi kadang-kadang bila ada orang lain nak belanja pun Ina bagi macam-macam alasan nak mengelak daripada makan. Eddie pun pelik dan cuba risik-risik. Bodek punya bodek, Ina ni pun berceritalah. Itu pun lepas suruh Eddie bersumpah segala bagai. Rupa-rupanya Ina ni pakai susuk dan amalkan serba sedikit ilmu pengasih dan penunduk. Punca dia tak nak makan makanan luar sebab dulu dia pernah dianiaya kawan baik dia sendiri. Pantang susuk ni adalah sayur geladi. Teruk jugalah dia merana bila kena dajal sampai kena balik ke tempat asal dia untuk berubat. Lama-lama barulah dia elok. Menurut Ina, dia terpaksa buat semua tu sebab tanggungannya banyak dekat kampung. Ina ni pun tak minum arak dan jenis bangsa yang jimat cermat. Dan dia ni selalu cerita dekat Eddie yang impian dia satu hari nanti bila adik-adik dia dah habis belajar, dia nak balik kampung, buka kedai dan berkahwin untuk mulakan hidup baru. Disebabkan Ina ni top girl dekat situ, jadi banyaklah kaum-kaum sejenis dia yang dengki. Yelah, hari-hari si Ina ni ada reserve, sedangkan yang lain duduk melanguk je tunggu customer. Dalam ramai-ramai yang dengki ni, ada seorang yang satu kampung dengan Ina. Neng nama dia. Neng ni tahu yang Ina ni memakai, sebab si Neng ni pun pakai juga. Tapi Neng punya tak power, kurang sikit daripada Ina. Yang pendajar Ina dulu pun si Neng ni jugalah. Itu yang Ina langsung tak bertegur siapa dengan dia ni. Neng ni macam tak puas hati. Yelah, kalau ikutkan umur, Neng ni muda lagi. Tapi kenapa Ina juga yang laku? Biasalah manusia bila dah bertuhankan syaitan kan. Neng dah cuba pendajar Ina lagi, tapi langsung tak menjadi. Sebab Ina dah tak nak langsung makan makanan luar dah. Neng tak putus asa, sebab dia tahu kalau Ina terlanggar pantang larang lagi sekali, sampai bila-bila lah muka dia cacat. Jadi masa balik kampung, Neng merisik apa lagi pantang Ina selain daripada tak boleh makan keladi. Risik punya risik, Neng ni dapat tahulah yang Ina pantang kena langkah dekat bahagian kepala atau lalu celah kaki orang lain. Jadi Neng ni puaslah fikir macam mana nak langkah kepala Ina ni. Memang susah sikit, sebab Ina ni memanjang je normal. Yelah, dia tak minum arak. Fikir punya fikir, Neng dapat satu idea. Kebetulan hari tu Ina dapat customer sebilik dengan Neng. Jadi Neng pun mula jalankan rancangan jahat dia. Nak dijadikan cerita pula. Customer malam tu semua bangsa makan pil dan benda-benda ayal ni. Masa Ina ke toilet, Neng sengaja masukkan serbuk pil ekstasi dalam air Ina. Ina ni yang tak tahu apa-apa terus minumlah air tu. Tak lama kemudian Ina mula pening sampai tak boleh berdiri dengan betul. Yang customer ni pula bila nampak Ina dah high, dia orang pun tarik Ina menari dekat depan. Si Neng pun ikut menari sama. Masa tengah menari tu, Ina jatuh terduduk atas lantai sebab memang dia dah terlalu pening. Yelah, dia tak pernah kena benda-benda macam tu. Masa itulah Neng ambil kesempatan langkah kepala Ina. Sebaik je kena langkah, Ina tiba-tiba menjerit dengan kuat sampai semua yang ada dalam bilik tu tergamam. Neng tersenyum tengok Ina menjerit-jerit. Ina meraung sampai tekuk muka dia dengan tangan. Yang customer ni datang dekat Ina nak tarik tangan dia. Mana tahu dia menjerit sebab tercucur rokok ke apa kan. Bila dapat tarik tangan Ina, terlompat customer tu ke belakang. Bila tengok muka Ina dipenuhi dengan benjolan-benjolan kecil yang ada darah dalam tu. Dan muka Ina berubah jadi macam orang tua. Bila dah kecoh-kecoh macam tu, customer ni panggil lah Eddie suruh bawa Ina ni keluar dan hantar dia pulang. Eddie pun memang betul-betul terkejut dengan perubahan Ina. Masa dalam perjalanan balik tu, Ina asyik menangis je sambil bercakap muka dia terasa pedih sangat-sangat. Eddie cadangkan untuk bawa Ina ke klinik tapi Ina tak nak. Dia suruh Eddie hantar je balik rumah. Lepas kejadian tu, Ina langsung tak datang kerja lagi. Neng ni happy lah sebab bila Ina dah tak ada, dia lah yang jadi top girl dekat situ. Walaupun Ina dah tak kerja, tapi dia masih kontak lagi dengan Eddie. Tak lama lepas tu, Eddie dapat tahu Ina dah balik Indonesia. Lepas berbulan-bulan kejadian tu, masing-masing dah lupa kes Ina ni. Eddie pun dah lost contact langsung dengan Ina. Satu hari tu, Eddie ternampak kelibat Ina berjalan masuk ke toilet staff. Eddie pun happy lah nampak Ina. Dia pun terjerit-jerit panggil si Ina ni, Ina! Tapi Ina langsung tak menoleh. Eddie pelik lah, tapi dia fikir mungkin Ina tak dengar kot. Kebetulan si Eddie ni pun sibuk hari tu, jadi dia ingat nak jumpa Ina masa balik kerja ni nanti. Masa balik kerja tu, Eddie tercari-cari jugalah si Ina, tapi tak jumpa. 2-3 hari lepas tu, tempat kerja Eddie ni digemparkan dengan kejadian histeria.
bila beberapa orang pekerja terserempak dengan Ina. Menurut cerita pekerja yang terjumpa tu, mereka tengah bersolik-solik dalam toilet tu. Solik-solik lah. Tiba-tiba Ina masuk. Mereka pun tegur lah bila ingat Ina dah kerja balik. Tapi Ina tak bercakap sepatah pun. Dia hanya tunduk sambil basuh tangan dekat sinki tu. Lama juga dia basuh tangan. Yang kawan ni ingat Ina tak sihat. Jadi dia panggil lah Ina banyak kali. Nah, kau okey ke? Nah. Bila Ina angkat je muka, tiba-tiba muka dia jadi macam bulat-bulat dan berdarah. Budak yang tegur tu menjerit macam kena sampuk. Kecoh pula pasal kes histeria pula. Masa kejadian tu, Neng tak ada. Dia cuti pergi balik kampung. Bila Neng masuk kerja balik, dia jadi pelik bila tengok pekerja-pekerja dekat situ. Kalau nak ke toilet, mesti nak ramai-ramai. Alasan mereka sebab takut nampak Ina. Neng pun cakap lah, Ina dekat kampung, kenapa pula tiba-tiba dia ada dekat sini? Neng anggap budak-budak ni saja nak reka-reka cerita je. Hinggalah pada satu hari, masa tu tempat tu dah tutup lah. Neng terpaksa patah balik naik atas sebab wallet dia tertinggal. Masa Neng terkekial nak buka loker tu, dia terdengar bunyi kasut berjalan. Tap, 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 tap dekat luar bilik staf. Tap, tap. Langkah kasut tu lambat-lambat je dan menuju masuk ke dalam bilik. Neng ni sambil buka loker, sambil toleh je ke arah pintu nak tengok siapa yang datang. Tak lama lepas tu, perlahan pintu terbuka dan Neng nampak Ina berdiri tegak dengan muka yang mengerutu dekat depan dia. Kawan Neng dekat bawah tadi, bila tengok Neng lama sangat dekat atas, dia pun naik lah nak panggil si Neng ni. Alih-alih dia tengok Neng dah terbaring tak sedarkan diri atas lantai. Mereka pun angkat Neng bawa ke klinik. Lepas kejadian Neng terserempak dengan Ina tu, dia dah jadi macam orang tak betul. Asyik meracau dan terketar-ketar macam takutkan sesuatu. Jadi housemate Neng yang orang Indonesia juga terpaksa call family Neng. Kakak Neng pun datang dari kampung nak bawa Neng balik. Dan kakak dia sempat bertanya, apa punca Neng ni sakit? Housemate dia pun ceritalah pasal Neng terserempak dengan Ina dengan muka yang mengerikan dekat tempat kerja. Mengucap panjang kakak Neng bila dengar nama Ina. Sebab menurut kakak Neng, Ina dah meninggal dunia akibat menderita langgar pantang larang susuk dekat kampung. Jadi jelma Ina ke yang datang mengganggu Neng? Baiklah, itu dia 5 kosah. Baiklah, itu dia 5 kisah seram yang dapat saya kongsikan. Kalau anda ada kisah yang seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan kepada saya. Kalau tak pandai nak karang cerita, boleh join grup Telegram saya. Lepas tu bolehlah DM voice message pada saya atau DM voice message dekat Instagram saya. Jangan lupa like dan share video ni. Baiklah, kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Melihat pada keadaan politik, melihat pada keadaan politik. Kisah kedua ni pula terjadi pada Mac pada tahun 2010. Rupa-rupanya mereka tersilap ada buih pula. Rupa-rupanya mereka tersilap. Sepatutnya Siti yang kena tengok. Sekali lagi. Rupa-rupanya mereka tersilap. Sepatutnya Siti yang kena mandikan bayi dia. Sekali lagi. Kita lancar fikir dia. Dia pun jenis kurang bergaul dengan sesama. Kebetulan hari tu Ina dapat customer sebilik dengan Neng. Neng nong neng nong neng nong neng 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 neng.